Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aziz Setiadi. Okey, bertemu lagi dalam channel saya Aziz Setiadi. So, untuk anda yang baru first time jumpa video ni, mungkin anda boleh subscribe dulu. Saya banyak berkongsikan dengan anda semua berkenaan dengan perancangan kewangan, pengurusan hutang dan juga pelaburan. Okey. Topik yang lepas saya dikongsikan bagaimana kita ada idea-idea untuk tambah pendapatan sebabkan banyak persoalan yang saya terima berkenaan dengan nak settlekan hutang, nak settlekan personal loan, nak bebas hutang, semua everything. Jadi saya dah kongsikan ada 7 idea untuk tambah pendapatan. Anda boleh tengok video saya dalam saya punya channel. So mungkin boleh subscribe dulu dan tekan butang notification. Okey, untuk kali ni saya nak sambung lagi saya nak sambung lagi pasal skill untuk menjual, sebab video yang lepas saya dikongsikan berkenaan dengan salah satu cara nak tambah income adalah dengan buat bisnes. Jadi bila kita buat bisnes ni, kita kena tahu 3 asas utama bila kita nak buat bisnes ni atau nak berniaga. Pertama sekali, kita mesti pandai menjual. Lepas kita pandai menjual, kita mesti pandai untuk collect duit yang kita dah jual tu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita nak buat klien kita datang lagi, jadi kita punya repeat, bagi kita repeat sales ataupun repeat business. Okey, so untuk yang pertama, skill menjual saya dah ajarkan, saya dah ajar pada video yang lepas. Anda boleh tengok video yang lepas. Kemudian skill nak collect, skill nak close, saya pun dah ajarkan. Tapi mungkin saya nak tambah sikit bagaimana kita boleh buat klien datang balik ataupun kita boleh upsell, kita dapatkan bisnes yang berterusan. Okey, berkenaan dengan kemampuan kita untuk dapat repeat sale. Sebab kalau kita setakat jual sekali saja, kita jual sekali saja, mungkin kita punya untung kat situ je lah. Tapi kalau kita mampu untuk buat klien datang lagi ataupun dia boleh bagi kita referral, dia boleh recommend kita kepada orang lain, jadi kita akan dapat sales tu berterusan dan kat situ sebenarnya kita akan dapat income berterusan lah. Okey, so tips dia macam ni. Kita tengok, kita kena, pada saya lah, saya lebih suka tengok bagaimana kita sendiri sebagai customer, apa yang menyebabkan kita pergi balik kedai yang kita dah beli sebelum ni. Saya kisahlah sama kedai makan ke, sama ada mungkin kedai gunting rambut ke, kedai workshop ke, tak kisahlah sama ada beli barang ataupun perkhidmatan. Apa ciri-ciri ataupun apa faktor-faktor yang menyebabkan kita nak datang balik ke kedai tu, Kalau anda tanya saya, pertama sekali, of course, kedai-kedai tu mesti, ataupun orang yang buat bisnes tu mesti mampu menyelesaikan masalah saya lah. Contoh kalau saya nak makan nasi lemak, mesti orang tu ada jual nasi lemak dan nasi lemak dia tu memang boleh memenuhi cita rasa saya. Maksudnya sedap ke, ataupun ada value added ke, ataupun harga dia memang berpatutan dengan apa yang dibagi. Lepas tu dengan servis dia cepat, lepas tu dengan mungkin dia punya toke dia peramah, dia punya pelayan pun peramah, baik dengan customer. So itu antara benda-benda yang menyebabkan kita nak datang balik, beli, jadi customer dia. Jadi dalam konteks kalau kita pula yang meniaga, kita kena fikirkan bagaimana prospek ataupun klien kita boleh datang balik beli dengan kita. Pertama sekali, of course lah, mungkin mesti masalah, kita mampu menyelesaikan masalah dia. Kalau kita buat servis aircon, kita mesti mampu menyelesaikan masalah dia. Katalah aircon dia rosak, kita boleh repair. Kalau kita jual barang, mesti kita boleh memenuhi apa yang dia nak. Barang yang dia nak, kita boleh bagi, kita boleh jual, kita boleh selesaikan masalah dia. Kedua, harga mestilah dalam range yang klien tu mampulah. Kalau kita boleh bagi selesaikan masalah dia, tapi harga mungkin terlalu mahal, bila terlalu mahal, dia mungkin datang sekali je, sedangkan kita tak nak dia datang sekali, kita nak datang banyak kali, dan kalau boleh direkomend kepada orang lain. Okey, yang pertama dari segi kita boleh selesaikan masalah. Kedua, harga berpatutan. Ketiga, bagaimana kita boleh bagi dia value added. Value added ni maksudnya apa specialnya kita, compare dengan orang lain. Contoh, kalau orang lain mungkin dia beli barang dapat barang, tapi kalau dengan kita mungkin beli barang dapat extra service. Contoh, kita buat penghantaran percuma, kita buat consultation percuma, kita bagi money back guarantee, kita bagi kalau nak tukar semudah, tak payah banyak soal, boleh tukar terus. Jadi kita bagi convenient, bagi extra kepada customer, sama ada dari segi experience dia datang kat situ, sama ada dari segi barang yang dibeli, dan sama juga berkenaan dengan bagaimana kita layan dia. So
itu antara tips-tips bagaimana kita nak dapatkan customer yang berulang-ulang. Dan yang paling penting adalah kita kena jaga brand kita lah. Maksudnya kalau kita katalah kita jual sesuatu barang ataupun berikan perkhidmatan tu, kita mesti kena deliver apa yang patut kita deliver lebih daripada apa yang klien sangkakan. Kan? Maksudnya beyond expectation. Mungkin kita bagi yang extra daripada apa yang dia rasa macam dia patut terima. So dari situlah sebenarnya kita akan nampak nanti insya-Allah klien akan nampak kita ni special sikit. So klien akan keep on datang balik jumpa kita, dia akan bagi kita new business, kan, dia recommendkan kawan dia dan seterusnya. InsyaAllah bisnes kita akan terus berkembang. So jadi secara umumnya bagaimana kita memberikan barang yang berkualiti, harga yang berpatutan dan extra servis kepada kita punya klien. Jadi biar klien ingat kat kita bila ada masalah yang sama berlaku, klien akan refer kat kita, klien akan beli barang dengan kita, klien akan dapatkan perkhidmatan daripada kita. Sama juga sekiranya klien jumpa orang lain yang mungkin ada masalah yang sama, dia akan recommend pada kita. So itu antara tips mudah bagaimana kita dapatkan repeat sale dengan berterusan. So itu sahaja perkongsian kali ini. Saya harap anda dapat sedikit ilmu mengenai buat bisnes. InsyaAllah saya akan teruskan lagi pelbagai topik berkenaan dengan bisnes. Contoh bagaimana kita nak buat negotiation, contoh bagaimana kita nak start approach orang, lepas tu bagaimana kita nak buat marketing secara offline, secara online, ataupun buat marketing integrated. Bagaimana kita nak daripada offline pergi ke online, buat marketing funnel, daripada online kepada offline dan seterusnya lah. Sekiranya anda ada apa-apa komen ataupun persoalan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan berikan lagi banyak tips pasal berkenaan dengan sales dan marketing. So itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.